sebelum kita start, kita mulakan kelas malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, nampak tak skrin besar Saya tak nampak. Alright. Okay, so malam ni kelas kita tentang video untuk video viral marketing TikTok lah, trend media sosial masa kini. Okay. Siapa sebelum tu saya kenalkan diri saya. Siapa saya? Saya adalah Yazmil, nama diberi Yazmil bin Yaakob. Saya Natural Manager. Saya adalah founder team MMN. Saya NE sejak April 2017 dan NM sejak September 2018 lah. Dan saya sebelum saya full time, saya sekarang full time di Kuku, dan sebelum saya full time di Kuku, saya adalah seorang penjawat awam. Okey, kenapa video marketing kita nak tekankan kat sini? Saya nak tunjuk video ni dulu, lepas tu anda cuba komen kenapa apa perasaan anda bila anda tengok video ni. Okey, soalan saya kena ni sikit lah, ada berfikir sikit lah. Soalan saya, apa perasaan anda bila anda tengok video yang saya tunjuk tadi? Apa antara perasaan yang anda boleh bayangkan, yang anda rasa? Teruja. Teruja. Lagi? Ada lagi tak? Gembira. Menarik. Sedap. Okay, ada lagi tak? Mantap. Mantap. Okay. So terus next slide. Canggih, nampak canggih. Nampak canggih Oh, memang canggih lah. Meleleh helio. Meleleh helio Teringin nak guna. Ini antara sebab-sebabnya yang anda semua sebut tadi tau. Okay, kenapa video marketing? Sebab yang pertama sekali, emosi sampai. Emosi sampai melalui audio. Audio bunyi bunyi dia macam kalau masak, bunyi dia berdesir, kalau goreng ikan kan bunyi dia dapat emosi kan.
Lepas tu melalui visual yang kita nampak, contoh goreng ikan tadi letup dia punya apa? Minyak dia kan. So kita nampak oh ikan ni tengah digoreng dengan bunyi dengan visual yang macam tu. Kalau kita rakam muka dengan mimik muka kita lah. Kita menyampaikan emosi tu. Lepas tu approach lebih luas. Sebab sekarang ni adalah trending untuk video. So gambar dengan tulisan bukannya tak bagus. Masih bagus. Tapi yang trending yang lebih orang mengikuti adalah video. So banyak platform yang kita boleh apply untuk video ni. Dan yang seterusnya buat orang tak sedar masa berlalu. Sebab apa? Boleh tengok video tadi, frame by frame orang tak sedar pun sebenarnya masa dah berlalu 30 saat, 1 minit, 2 minit. Kita keep continue tengok video tu. Kalau video tu menarik lah. And then mudah nak sampaikan maklumat yang detail. Macam tadi tengok video tadi, sedetail-detailnya dia terangkan melalui video yang serba ringkas, serba tak panjang pun masa dia. Jadi dia terang dengan serba ringkas tapi nampak macam serba ringkas, masa yang padat tapi maklumat dia detail sebenarnya. Yang tadi dia tunjuk ada bunyi voice navigation, lepas tu dia tunjuk mod-mod masakan tu dia tunjuk kan, semua detail dia letak. Kita mungkin tak perasan lah kan. Dan lebih trusted. Kalau kita buat video, letak muka kita lagilah anda lebih ditrusted oleh orang. Okey. Okey, macam mana nak hasilkan video yang berkualiti? Ini antara tips-tips yang saya boleh share lah. Yang pertama, karakter kita. Karakter ataupun niche kita. Macam kita dekat kuku ni, karakter dia, kita boleh ketengahkan apa kita punya karakter yang kita nak ketengahkan dekat media sosial. Contoh apa anda rasa karakter yang kita boleh bawa ataupun niche yang kita boleh bawa untuk kuku ni? Ada siapa-siapa boleh cadangkan niche ataupun kepakaran kita dekat kuku ni? Contoh multi cooker lah, kita pandai multi cooker. So niche kita adalah multi cooker je. Kita sebagai enjin kuku tapi kepakaran kita di bidang multi cooker. So kita share pasal multi cooker je. So orang nampak lah kita punya karakter tu macam mana. Lepas tu dari segi lighting lah, lighting kena cantik. Contoh sekarang ni pun saya menggunakan lighting, ada lighting lah sikit. So nampak menarik sikit lah video tu. Lepas tu mikrofon. Mikrofon kita sebab apa kena mikrofon, nak kena sampaikan audio dengan jelas lah. Kalau tak guna mikrofon pun boleh, cuma penyampaian audio tu tak berapa lah cakap. And then yang benda yang keempat adalah dari segi editing. Dari segi editing kita boleh guna apps yang apa yang kita selesa. Contoh yang kita boleh saya bagi ni adalah InShot, CapCut, KineMaster dan lain-lain lah. Tapi yang saya syorkan adalah CapCut lah. Sebab CapCut saya rasa antara apps yang saya guna yang paling mudah. So kalau yang belum ada, kalau yang dah biasa dengan apps lain okey lah. Tapi kalau yang belum ada, saya sarankan cuba untuk CapCut. Okey, video yang macam mana yang orang suka tengok? Macam mana pula kita nak buat video tapi kita nak tahu pula macam mana video yang orang nak tengok, orang yang suka tengok. Ini antara yang saya share lah. Yang pertama storytelling. Storytelling kita buat penceritaan macam sebelum ni kita dekat Facebook kita storytelling menggunakan tulisan kebanyakannya. Tapi dekat sekarang ni trending video, so kita buat storytelling juga tapi melalui video. So lebih banyak lebih senang emosi tu untuk sampai melalui video storytelling ni. Sedih boleh sampaikan sedih, kita punya intonasi sedih. Kalau gembira kita boleh sampaikan intonasi gembira, marah kita boleh sampaikan dengan senang.
Jadi lebih mudah kat situ nak sampaikan emosi melalui storytelling ni melalui video. Dan yang kedua cadangan saya adalah how to, video how to, bagaimana. Video how to ni, bagaimana ni adalah satu search keyword yang paling banyak dekat Google. Macam mana? Macam mana nak berus gigi? Macam mana nak masak ayam masak merah? Macam mana nak macam hari tu ada trending video ejen daripada penapis air Kowe lah. Ejen dia dia bagi tahu macam mana nak servis, macam mana nak servis filter je. Dia punya video trending gila dekat TikTok. Dan drama pukul 7, drama pukul 7 ni ialah kita buat drama lah. Kita buat ada beberapa watak kita buat. Kita buat penceritaan lah, penceritaan melalui beberapa watak dan tak lari daripada kita punya niche lah. Dan informatif. Informatif ni kita tahulah dia sampai berbenda yang berinfo lah. Okay, tapi masalahnya untuk buat video ni susah. Saya cakap awal untuk buat video ni susah. Sebabnya yang pertama nak buat rakaman. Masa kita nak buat rakaman tu kita kena plan lah. Nak buat rakaman tu, macam mana nak buat rakaman tu. Dengan storyboard lah apa semua kan. Lepas tu setting tempat. Kita nak kena ada tempat pula. Contoh kalau orang biasa studio, ada studio. Kalau tak ada studio nak rakam kat mana kan. Lepas tu tools untuk video ni, video editing, buat video ni adalah mahal. Kan? Nak kena ada kamera, nak kena ada lighting, nak kena ada mikrofon. Semua benda-benda elektronik ni harga dia mahal. Dan editing pula. Editing nak kena ada video, nak kena ada komputer yang canggih, yang ada graphic card. Graphic card je dah berapa ribu. Kan? So, nak buat video ni susah sebenarnya. Tapi, yang saya sarankan kat sini adalah buat video pendek. Sebab itulah, saya dekat TikTok tadi. So, buat video pendek. Video pendek ni macam mana? Video pendek ni ialah kita sebut SSV, super short video. Super short video ni 30 sehingga 40 saat. Tapi saya sarankan 30 saat saja. Sebab apa? Sebab video 30 saat ni selain daripada kita boleh gunakan untuk TikTok, kita boleh juga gunakan untuk Reels, Instagram Reels. Sebab Instagram Reels dia hanya boleh 30 saat je. Lebih tak boleh. Itu sebab saya sarankan cuba buat video yang 30 saat. Susah, memang susah untuk buat video 30 saat untuk orang yang dah biasa bercakap panjang, untuk orang yang dah biasa jadi motivator kan. Dia kena cakap banyak. Memang susah untuk buat video 30 saat. Tapi yang tak biasa buat motivator tu, saya rasa senang je. Lepas tu pakai telefon je. Nak buat video untuk 30 saat ni, video pendek ni pakai telefon je. Mudah je. Kita semua ada telefon. Dan kita sekarang ni saya rasa semua telefon pakai smartphone yang ada kamera. Jadi tak ada masalah. Lepas tu boleh guna apa yang ada di mana sahaja. Handphone kita boleh bawa ke mana saja kan. Kita boleh edit dekat tepi jalan, kita boleh rakam-rakam terus edit. Mudah. Lepas tu mudah nak post kat semua sosmed. Kita boleh share dekat Instagram status, Instagram Reels, Facebook story, Instagram story, WhatsApp story. Semualah kita boleh share. Sebabnya video dia 30 saat ni adalah video yang optimum lah untuk semua media sosial yang menggunakan video. Sebab tu saya sarankan anda buat untuk buka akaun TikTok. Inilah dah masuk kita punya tajuk TikTok. Tadi saya buka minda je. Saya buka minda je. Video ni susah lah apa semua kan. Lepas tu sekarang baru saya masuk TikTok. Sebab apa kita kena buat TikTok? Sebab yang pertama tengah trending
apps TikTok ni memang tengah trending. Kemungkinan dia akan naik nombor 1. Nombor 1 untuk ranking orang yang download apps kan. Boleh tengok ranking tu dekat Play Store ke apps App Store lah. And then mudah viral. Kebanyakan macam saya cakap dia, kebanyakan video yang viral datang daripada aplikasi TikTok. Sebab tu platform-platform lain pun dia jadi tergugat dengan TikTok ni. So diorang pun buat juga platform untuk video. Contoh macam Instagram lah. Instagram memang anti gila dengan TikTok. So sebab tu dia buat Reels pula. Dia dah rasa tergugat. Dulu Instagram ni memang orang layan Instagram sebab gambar-gambar, video apa semua kan. Tapi dia tak buat macam TikTok. Bila TikTok naik je, dia terus rasa tergugat. Jadi sebab tu kita buat video juga. Dan senang edit. Sebabnya dalam TikTok sendiri kita boleh edit video tu. Tak perlu ada apps yang luar pun tak apa. Dalam TikTok sendiri pun kita boleh siap semua edit, letak tulisan, letak stiker, letak background, semua boleh dalam tu. Dan sebulan sekali boleh repost ke sosial media yang lain. Ini sama juga macam tadi lebih kurang. Idea untuk konten video dekat TikTok ni, ini antara cadangan saya. Yang pertama, storytelling kehidupan. Saya pernah tengok video dekat TikTok yang trending jugalah. Dia buat storytelling. Dia punya view dia ratus-ratus K lah. Kita tak tahu bila video kita akan viral. Jadi kita buat je. And then satu masa nanti insyaAllah video kita mungkin akan viral juga. Yang kedua, kita kena ada keunikan diri kita. Contoh macam tagline lah. Macam sebelum ni ada juga ejen kuku yang lain, dia buat tagline Brosham kat mana. Dia buat macam tu. Lepas tu ada juga yang buat apa pendapat anda. Lepas tu ada juga yang buat tagline mestilah positif. So itu ada keunikan diri anda, dan juga keunikan diri itu mungkin adalah kelemahan diri yang kita jadikan the unique. Contoh dekat TikTok pun saya ada tengok seorang tu, dia ada penyakit kulit tau. Penyakit kulit macam bersisik-sisik. Tapi dia punya akaun TikTok dia tu hidup. Dia buat live je, ramai orang masuk dalam live tu. Lepas tu unboxing. Unboxing ni biasa kalau dekat YouTube ramai buat unboxing. Tapi dekat YouTube dia punya video duration dia lama. Tapi unboxing dekat TikTok ni kita tak boleh buat lama. Paling lama pun dekat TikTok paling lama boleh buat 3 minit. Tapi tak sarankan buat sehingga 3 minit. Paling maksimum 1 minit je. Sebab orang takkan tengok video dekat TikTok lama-lama. Kecuali betul-betul gila menarik, video tu memang orang akan tunggu lah. Lepas tu how to ni memang favourite lah. Macam mana nak masak, macam mana nak video masak memang satu video yang senang nak naik lah. Ramai gila orang buat video tentang memasak. Dan satunya drama. Ada satu akaun TikTok tu saya tengok, dia perempuan tau. Dia buat 2 watak. Cakap, mula dia rakam dia cakap macam ni. Lepas tu dia rakam watak yang lain pula. Dia macam sembang-sembang kan. Benda tu macam real lah. Kita tengok dia pandang sini atau yang ni pandang sini. Benda yang dia bagi tahu pun, benda yang dialog dia pun simple. Benda yang macam kena dengan diri kita. So orang suka. Bila orang tengok, kena dengan aku. So dia like. Bila like, bertambah-tambahlah kita punya engagement dekat TikTok. Okay. Next. Okay. Kalau dekat Facebook, kita punya engagement, apa engagement yang kita ada dekat Facebook? Boleh tak tulis dekat chat? Apa engagement yang anda rasa ada dekat Facebook? Paling senang like lah. Like lagi apa?
komen, share. Kalau yang dekat Facebook ada video pun kita boleh live, tengok live, tag, tu dekat FB. Tapi dekat TikTok, ini antara engagement yang ada dekat TikTok. Yang pertama, copy link. Ini tengah hot dekat TikTok ni, copy link. Tapi copy link ni adalah salah satu engagement di TikTok. Nanti saya tunjuk dekat mana benda copy link tu. Copy link ni dia lebih kurang macam share lah. Tapi kita copy link daripada TikTok, kita terus boleh copy link tu, kita sharekan dekat kawan-kawan. Macam tu. Lepas tu dari segi sound. Sound ni kita pun boleh buat sound sendiri. Contoh ada seorang guru TikTok jugalah. Dia guru TikTok lah. Dia buat dia punya sound. Lepas tu dia punya geng-geng dia ataupun student-student dia guna suara dia, video tu boleh jadi viral. Orang yang guna audio tu dapat, orang yang empunya audio tu pun dapat engagement. Macam contoh kalau kita buat doa ke kan, kita baca doa dengan penuh perasaan kan. So orang suka dengan sound tu, dengan voice tu. So orang ambil voice tu, gunakan voice tu untuk video dia yang lain. Kita pun dapat dia punya engagement. Sebab dia guna voice kita. Nampak macam pelik sikit kat sini kan. Lepas tu Stitch. Stitch ni ini favorite, antara favorite saya Stitch ni. Kita tengah scroll video kan dekat TikTok kan. Lepas tu kita dapat satu video ni yang ada kena-mengena dengan kita ataupun ada kena-mengena dengan, kita boleh kaitkan dengan kuku ke kan. Macam baru-baru ni saya jumpa satu video dia dekat kilang tilam. Dia buat tilam tapi menggunakan latex. So saya stitch video tu, dia akan ambil masa 10 saat daripada video tu. Lepas tu sambung dengan kita punya video. Sambung dengan video kita pula. 10 saat daripada video lama, sambung pula video kita. So saya ambil, saya stitch dengan video tilam tu, lepas tu saya kaitkan dengan kuku. Kaitkan dengan tilam kuku. Boleh tahan tak dia punya view dia? Pelik tak? Tiba-tiba ramai lah dia punya tu. Lepas tu duet. Duet ni pun antara favorite juga. Duet ni macam yang gambar ni lah. Sebelah video kita ada, video orang tu pun ada. Kita boleh adjust. Layout dia pun kita boleh adjust. Sebelah-sebelah ke, nak bawah atas ke, nak video kita kecil, video dia background besar ke kan. Benda tu boleh adjust. Macam ni saya buat duet. Saya tengok orang ni dia nak isi air dekat dalam ni kan. Dekat dalam tangki ni kan, tong biru ni letak dalam tempat air ni kan. So saya react. Saya macam saya tengok benda tu kan. Lepas tu last dia sampai tergolek-golek terbuang air kan. Lepas tu saya buatlah caption kat bawah. Tunjuk video kan. Video. Tunjuk video. Nanti lepas ni. Alright. Okey, lepas tu tengok video ni pun dapat 355 view. Lepas tu pause. Pernah tak kita tengok video dekat TikTok ni, dia punya video laju. Dia ada macam tulisan-tulisan ni kan, macam tulisan-tulisan ni tapi laju. Kita tak boleh nak baca. Lepas tu kita pause. Pause tu pun adalah engagement dekat kuku. Dia akan menjadikan orang react dengan kita punya video, orang berminat dengan video kita nak baca apa benda yang dia tulis ni. So dia akan pause dan dia baca. Itu antara teknik-teknik lah. Lepas tu live. Live ni untuk account person. Dia dekat TikTok ni ada 3 account. 3 jenis account. Yang pertama personal account. Personal account ni yang account biasa lah. Lepas tu business account. Business memang untuk business lah. Dia boleh buat ads, TikTok ads. Dan yang ketiga creator account.
creator account ni lah yang boleh bagi kita punya account pergi lebih jauh. Kalau dekat beza dengan business account dengan creator account ni, business account dia punya features dia terhad. Contoh lagu lah. Dia punya lagu terhad. Dia tak boleh guna semua lagu yang trending mungkin dia tak boleh guna. So kalau sekarang ni anda guna account TikTok sama ada personal ataupun business, tukar kepada creator. Lepas tu like. Like biasalah. Orang suka dengan video kita, orang like. So kita dapat engagement tu lah. Komen pun sama. Kita nak dapatkan komen ni pun ada cara dia. Kita kena gunakan teknik CTA, call to action. Kita kena paksa orang ataupun kita kena arahkan orang untuk komen dekat video kita. Sebab bila orang komen dekat video kita, engagement kita akan naik dan video kita akan pergi lebih jauh. Lepas tu view. View ni macam ni lah. Berapa ribu view, berapa ratus view, berapa puluh view. Orang cakap dekat TikTok ni FYP view ni. For your page. Lepas tu follow, last kali follow. Siapa yang follow kita pun kita dapat engagement pula dari situ. Sebabnya orang yang follow kita kemungkinan akan masuk dekat FYP dia juga video kita tu. Okay, ini soalan saya. Nampak tak ada button duet dengan stitch dekat screenshot tu? Nampak. Nampak Oh tidak, ada soalan. Yang duet tu kenapa tak ada suara kalau saya buat? Kena pakai, bukan. Okay, untuk duet tu, dia masa nak buat duet tu, dia ada gambar mikrofon. Sekejap lagi saya tunjuk gambar mikrofon tu kat mana. Sekejap lagi saya tunjuk. Sekarang ni, saya nak tunjuk yang button stitch dengan duet tadi tu lah. So dia dekat sini. Kita klik 3 line ni, 3 titik ni. 3 titik ni kita klik. Lepas tu dia akan keluar macam ni. So inilah dia copy link yang tadi saya cakap tadi tu. Dan inilah dia stitch. Dan ini ialah duet. Ini kalau nak save video lah. Sebelah tu nak save video lah. Kalau kita tak suka video tu, contoh video gelik-gelik kita tak suka, kita tekan pula not interested. Nanti video gelik-gelik tu tak keluar lah. Kita tak suka tengok video gelik-gelik kan kat TikTok kan. Okay. Okay, saya nak jawab dulu soalan yang duet kenapa tak ada suara bila dia buat tu. Okay, Su manja kenapa tak ada suara? Sebabnya you tak tekan ni, voice over ni. Ada gambar mikrofon tu, nampak tak? So, bila nak rakam tu, nak buat duet tu, kena on voice over. Lepas tu, kena pakai earphone. Sebabnya kalau tak pakai earphone, suara tu akan jadi double. Kena pakai earphone, lepas tu baru boleh voice over. Tidak, memang tak ada suara lah. Dan kalau ada suara pun dia akan jadi double. Itu tak biasa video kita. Ada soalan lagi, copy link wajib paste ke? Copy link kalau kita berminat dengan video tu, kita copy link, kita paste lah dekat contoh WhatsApp status ke apa ke. Tapi kalau yang macam trending tu, copy link tu, tapi dia tak paste kat mana-mana pun. Sebab dia nak support orang lain. Okay. Mudah nak edit video dekat TikTok ni. So saya tunjuk dia punya layout dekat TikTok ni lah. Siapa yang belum pernah try rakam video dekat TikTok ni, saya tunjuk dia punya contoh dia. So dekat TikTok ni, bila kita dah rakam video, kita boleh pilih 3 minit. Tengok video screenshot yang belah kanan. Dia ada dekat bawah tu 3M, 60S, 15S. So 3 minit, 60 minit, 15 saat. 30 minit, 60 saat, 15 saat. Sorry. Kita kena tengok video kita nak rakam berapa saat. Kalau kita nak rakam lebih daripada 15 saat, kita ambil 60 saat. Kalau video kita dalam 10 saat yang tu ke, kurang daripada 15 saat, kita ambil 15 saat. So, kalau video kita lebih lama lagi, 3 minit ni, yang ini saya sarankan edit di apps luar. Sebabnya nanti dia tak boleh nak letak sound yang trending dan sound yang lain-lain lah. Dia punya sound dia terhad untuk 3 minit ni.
Lepas tu okay. Lepas tu video yang kita rakam tu kita boleh adjust dia punya speed. Yang macam ni tengok ada 0.3x, 0.5x, 1x, 2x, 3x. Yang ni special dekat TikTok, kita boleh rakam video kita cakap biasa. Tapi dah rakam nanti dia akan jadi laju. Dia akan control speed. Itu yang pertama speed. Yang dekat atas ni pun boleh control speed juga. Kalau nampak ada gambar macam turbo tu kan, speed. Okay. Lepas tu dekat sini ada filter juga. Dia nampak ada filter. Nampak senang nak edit kan, ada filter. Lepas tu boleh buat beauty juga. Boleh buat timer. Timer ni kalau kita rakam terus daripada apps TikTok tu, kita boleh set 3 saat. Sebab kita tak nak tangan kita nampak tekan macam tu kan. Tekan macam tu. So kita setkan 3 saat, tekan, lepas tu lepas 3 saat baru kita cakap. Lepas tu dia ada tulisan, kita boleh letak tulisan. Kita tak payah edit dekat apps luar. Dalam TikTok sendiri dah kita boleh letak tulisan kita dah. Best kan? Best gila. Lepas tu ada efek. Kita boleh letak efek. Antara efek yang favorite yang saya pakai ialah green screen. Sebabnya green screen TikTok ni memang orang cakap senang gila. Dia akan auto detect kita punya bentuk badan ni tau. Dia akan auto detect macam contoh ni separuh ni. Dia akan auto detect. Tak payah pakai green screen pun tak apa. So kita boleh letak video kat belakang. Kita boleh letak gambar kat belakang. Lepas tu kita terangkan. Okey, contoh lah. Oh, ini B-model cordless. Tahu tak B-model cordless ni merupakan satu-satunya penapis udara yang yang boleh digunakan tanpa menggunakan wire. Best kan? Macam tu. Contoh ada gambar B-model cordless kat belakang. Memang best gila nak edit dengan TikTok ni. Lepas tu kita ada stickers. Stiker ni biasa lah. Kalau dekat IG story pun ada stiker juga. So kita tahulah boleh. Lepas tu sound. Kita boleh letak sound. Ini pun salah satu benda yang menarik dekat TikTok ni. Kita boleh edit, kita letak terus sound. Dan sound ni kita boleh guna sound yang trending. Contoh baru-baru ni trending yang begging kan. Lagu begging lah. Lepas tu lagu apa lagi yang trending? Ada lagu dandut benda itu kan. Kita ambil daripada sound ni lah. So sebab tu kena gunakan account creator. Baru sound-sound yang trending ni kita boleh pakai. Kalau kita tak tukar, kita tak boleh pakai. Sebab account tu account commercial, account business, account commercial kan. Dia akan ikut lagu commercial. So 100% apa yang kita rakam, kita boleh edit dekat TikTok sahaja. Tak perlu apps luar pun tak apa. Tapi kalau anda pandai edit menggunakan apps luar, itu memang terbaik lah. Beginilah. Alright. Oh, dah nak habis dah. Okay, so ini saya nak share lah tips untuk buat video yang boleh dapat engagement yang tinggi dekat TikTok ni. Yang pertama, video yang berinformasi. Contoh, kalau anda ada apps TikTok, pernah tengok kan yang dia punya tagline, apa pendapat anda? Dia keluarkan video-video yang berinformasi. Orang suka tengok, oh, dan informasi dia tu unik lah. Bagi saya unik lah. Info yang kita kadang tak terfikir pun kan. Lepas tu ada video skipping lah. Macam-macam lah. Lepas tu yang kedua, letaklah hashtag yang tengah trending. Dekat TikTok ni yang best ni, dia akan bagi tahu apa hashtag yang tengah trending sekarang ni. Dia akan update kat kita. Dia bagi tahu, tolonglah guna apa hashtag ni sebab hashtag ni tengah trending. Tak adalah dia gunakan ayat tu kan. Tapi dia bagi tahulah, dia keluarkan notification. Benda ni tengah trending. Lepas tu pakai lagu trending. Lagu trending ni memang akan membantu banyak lah. Sebab orang ramai tengah guna lagu tu. Lepas tu kita pun ikut trend tu. So orang mungkin akan mudah singgah lah kat kita punya account TikTok tu.
Contoh macam yang ada satu video tu, dia background orang negro belakang tu, lepas tu dia buat macam mana kita menari dia kan, macam tu kan. Lepas tu yang ada yang angkat spek macam tu. Semua orang buat. Macam baru ni trending dekat IG Reels, tutup mata lepas tu buka. Pakai filter mata warna biru, mata warna hijau lah kan. Benda tu trending, kita kena follow. Tapi kita kena selitkan juga dengan apa yang kita nak sampaikan. Lepas tu pakai efek yang trending. Ini biasa efek yang trending ni macam contoh dulu ada efek mermaid. Tapi apa tu ada efek yang orang berlari-lari tu. Kita gerakkan kepala kita, nanti dia ikut lari kan. Tapi kena hati-hatilah guna efek-efek trending ni. Jangan sampai apa ni ada macam mana nak cakap. Jangan sampai tersalah guna efek lah. Lepas tu challenge trending. Dekat kuku ni dia banyak challenge. Contoh yang baru-baru ni challenge, benda tu jadi viral, lepas tu ada hashtag challenge tu. Challenge yang orang dia pergi kat kereta, lepas tu lompat, lepas tu freeze kan. Kalau ni, kalau perasan dekat TikTok memang banyak gila. Sekarang ni pun, sekarang ni dah kurang lah. Video yang ada yang buat betul cantik lah, ada yang buat tergolek lah kan. Ikut kreativiti lah kan. Jadi benda tu ikut trending juga. Tapi dia buat ikut kreativiti dia. Nak tergolek ke, apa benda ke kan. Sepak botol. Hari tu ada sepak botol. Pap kena kan. Lepas tu last kali tangkap, pap kena lagi sekali. Benda tu memang tengah jadi viral. Betul, jangan menari, boleh. Jangan menari lebih-lebih, betul. Ada menari lagu Intan Payung. Tak ada. tak ada. Tak main lah lagu-lagu Intan Payung. Dia boleh nak menari tau. Dia boleh nak menari tau, tapi menari setakat paras bahu lah. Tak payah nak beria nak menari macam tu kan. Macam NCM Dok Tegas pun ada juga, dia menari tunjuk-tunjuk kan, video dia macam tu kan. Ada, boleh juga menari guna jari kan, tunjuk macam tu. Itu kira menari je tu. Lepas tu video menyentuh emosi. Okey, baru-baru ni saya ada tengok satu video viral yang menyentuh emosi. Dia tengah, video dia macam mana tau? Dia tengah goreng sambal. Dia tengah buat sambal dia. Lepas tu dia bercakap, dia buat voice over. Dia beritahu kalau kita ni buat bisnes, macam mana ayat dia lebih kurang macam tak laku lah. Tapi bila artis kalau tak sedap pun orang beli juga. Kenapa ya? Video dia viral gila. Walaupun akaun dia baru. Akaun dia baru berapa video je? 6 ke 9 video je. Tapi video tu jadi viral terus. Dan saya pun stitch dengan video tu. Pun engagement saya naik sebab saya stitch dengan video tu. Follower dia pun tak ramai, baru yang last tadi tengok baru 3,000 lebih je. Video ni kita tak boleh jangka dia nak trending macam mana, dia nak viral macam mana. So buat je. Lepas tu jauhi perkara-perkara yang melanggar CG. CG ni community guideline lah. Tak boleh post gambar-gambar yang mengerikan, video-video yang mengerikan. Contoh accident, terputus kepala ke, patah tangan ke, benda tu nanti boleh post. Tapi berhati-hati lah, nanti satu masa nanti kena attack lah dengan TikTok. Standby je lah kalau nak post juga boleh, tapi standby je lah kalau kena ban ke apa ke kan. Kita tak tahu. Dan tips lagi untuk TikTok ni, saya teringat ni, saya tak tulis kat sini tapi saya teringat. Tips lagi dekat TikTok ni, anda kena konsisten buat video. Setiap hari
1 ke 3 video. 1 ke 3 video untuk anda post dekat dalam TikTok. Kalau sehari anda gagal post video, engagement anda akan bermula balik daripada awal. Dia akan jadi teruk balik. So setiap hari pastikan ada 1 video lah apa-apalah dekat TikTok ni, supaya TikTok dia akan push engagement anda, engagement account anda. Sebab dia akan tengok, oi, account ni memang aktif. Hari-hari post video. So kita bagi dia engagement dia naik sikit. Kita bagi peluang engagement dia naik. Kalau anda buat sehari, atau seminggu lepas tu baru post lagi 1. Seminggu lepas tu baru post lagi 1. Memang susah nak viral. Sangat-sangat rare lah kalau nak naik. Kena konsisten. Tak susah untuk buat video dekat TikTok ni, memang tak susah. Sebabnya video dia sekejap je. Macam dekat YouTube, saya pun tak larat nak buat YouTube. Satunya video dia kena video yang kena buat video lama, lebih kurang dalam 3 minit ke atas untuk YouTube ni. Lepas tu lagi satu masalah nak edit dia. Dekat YouTube orang ada-ada je yang boleh buat. Sebabnya dia punya props dia salah satunya editing je lah. Sebab kalau pakai komputer biasa-biasa nak edit tu boleh. Cuma kena bersabar je lah. Sabar je lah. Dan edit tu nak rendering lagi, tunggulah berapa lama. Ada satu negro ni, dia buat YouTube lah, dia YouTuber. Dia nak rendering video dia, ambil masa lama gila lah. Memang lama gila. Dia punya laptop pun laptop yang jenis tak tahulah nak cakap kan. Tapi untuk hasilkan video tu rendering saja, selepas edit kita nak rendering kan, bagi dia jadi video kan. Rasanya lebih sehari lah kot dia nak proses tu. So tapi nasib baik lah dia trending. So bagus lah. Alright. So ini saya nak share kenapa kita kena buat TikTok sekarang ni. Sebabnya akaun-akaun orang-orang yang besar-besar pun, tokoh-tokoh pun dah masuk line TikTok. Contohnya 501 Awani pun dah masuk TikTok. Sebab saya share Awani, sebab saya selalu layan parlimen dekat Awani. Ramai gila orang join Awani punya live. Dia setiap kali ada apa, berita ke apa ke, boleh tengok dekat TikTok je. Tak payah tengok dekat Astro dah. Memang senang gila. Lepas tu Irfan Khairi, semua kenal lah saya rasa Irfan Khairi ni. So dulu Irfan Khairi dia main website. Lepas tu dia Facebook, YouTube tak ada kot. YouTube tak ada, kurang. Dan sekarang dia nak naikkan balik nama dia, nak naikkan balik branding dia, dia join TikTok. Sebab dia tahu TikTok ni memang cepat. Dan dia ubah dia punya personality menjadi muda. Sebab dia tahu dekat TikTok ni kebanyakan orang dekat TikTok ni adalah budak yang muda-muda. Dan konten dia pula, dulu dia keluarkan konten-konten yang dia biasa buat lah, bisnes. Dia keluarkan konten bisnes guru apa semua kan. Tapi sekarang ni dia keluarkan konten-konten Dubai. Dia keluarkan konten Dubai je. Sebab dia ada kat Dubai. Dan orang Malaysia nak tahu apa benda yang ada kat Dubai, apa benda lagi yang ada kat Dubai. Dia tak share pun konten-konten bisnes dia dah. Tapi dalam masa yang sama dia akan orang tahu tak dia ni buat kelas bisnes. Yang kelas yang 6 bulan tu kan. Dan ni mungkin ada yang tak tahu. Ni Afika Aisyah ni, dia ni saya boleh cakap dia ni pakar drama dekat TikTok. Sebabnya dia boleh buat dua watak . Dia boleh buat rakaman tu. Dia pakai telekong je. Dia pakai telekong, lepas tu dia cakap dengan muka toya dia cakap benda kan. Lepas tu dia rakam lagi seorang punya, satu punya watak. Dia pakai cap ke apa ke kan.
Dia still pakai telekong enggak, tapi dia pakai cap kan. Lepas tu dia macam buat borak-borak lah sini sana. Tapi orang tertarik dengan dia punya video. Boleh search lah kalau ada handphone sekarang ni, ada akaun TikTok ni, boleh search Afika Aisyah ni. Saya suka dia punya video dia. Memang macam kelakar pun ada, macam kena dengan orang pun ya kan. Lepas tu Ridwan Najas. Ini saya cakap. Rasanya orang tak tahu kot. Ridwan Najas ni adalah, saya tak tahu manager ke agent. Saya tak tahu manager ke agent ni, Ridwan Najas ni. Tapi tengok, kita tak tahu sebenarnya orang kuku ada yang dah dapat 80k follower dekat TikTok ni. Dia tak share pasal kuku pun. Dia hanya share pasal tips and tricks untuk TikTok. Dan video dia memang pergi jauh. Memang video tentang TikTok, tips and tricks TikTok ni memang akan boleh pergi jauh. Orang ramai nak belajar TikTok macam mana kan. So memang untuk trending sekarang ni, buat video tips and tricks untuk TikTok, memang orang suka untuk engage. Dan dia adalah salah satu orang yang share pasal TikTok. Boleh jugalah follow dia, Ridwan Najas ni. Nak tahu apa benda, macam mana nak buat TikTok apa semua, boleh follow dia. Dan boleh Riki dia juga macam mana dia buat apa bio ni kan, macam mana dia buat yang page beacon.page ni. Beacon.page ni pun macam link.la tu. Macam tag link, apa link tree. Ni salah satu beacon. Oh, sebelum tu saya nak bagi tahu untuk yang link ni, dia kena kalau akaun bisnes dia boleh letak terus link. Tapi untuk akaun creator, dia kena ada 1000 follower dulu baru boleh letak link macam ni. Link beacon, link tree. Lepas tu kita tengok ni, siapa tak kenal CEO Asia. Dia punya video pun memang sempoi. Video tah macam tak ada HD pun tengok video dia. Tapi yelah dia tokoh kan, orang kenal dia kan. Dia hanya ambil video-video yang dia pergi buat talk apa semua. Memang video dia viral. Dan dia pun sampaikan motivation ke Tony Fernandez. Dan last sekali Abang Nas. Abang Nas ni lah, dari Abang Nas lah saya belajar macam mana nak buat TikTok ni, nak main TikTok ni. Daripada Abang Nas ni lah. Saya belajar daripada dia lah. Saya ni lah masuk kelas dia lah. Kelas berbayar dia. Kalau siapa nak masuk kelas dia juga, boleh tanya lah. Nanti saya beritahu macam mana nak masuk kelas dia. Tapi basically benda yang saya terangkan ni, benda yang lebih kurang sama je. Tapi lebihnya dekat kalau masuk kelas yang macam ni, dia ada group support. Group support, salah satu yang bestnya, bila kita post video, orang akan support video kita. Itu pentingnya network. Kalau macam kita sendiri pun, di kalangan kita ni nak buat macam tu, grupnya tu, boleh juga. Seorang post kan, lepas tu up dekat group, okay, jom support video ni. Okay, support, like, komen apa semua, copy link kan. Boleh juga buat macam tu, tak ada masalah. Dan lagi satu yang Abang Nas ni, sebab dia tidak tertumpu kepada TikTok saja, dia lebih kepada sosial media yang lain juga, Instagram. Dan dia ada kelas-kelas lain juga support yang berterusan. Dan antara student yang dah berjaya dalam kelas dia, inilah saya ambil 2 orang ni. Helmi Mokhtar ni sekarang ni dah 10k lebih lah. Ni screenshot yang lama ni. Sekarang dia punya follower dah 10k lebih. Dia memula dia tak ada dapat rentak agak. Dah lama dia dapat macam tagline. Tagline dia, okay, aku tak nak buang masa kau. Lepas tu dia bagi dia punya motivation. Lepas tu yang ni Ustaz Arif. Ni Ustaz Arif. Ustaz Arif ni dia punya konten dia ajar orang tajwid. So ramai orang suka. Kejap gila dia naik dia punya view. So kita kena kesimpulan ni kat sini, konten kita kena menarik supaya orang nak tengok lagi video kita dan orang nak follow kita. Sebab tu kita kena tunjukkan keunikan akaun kita ni.
Kenapa orang nak follow kita? Kenapa orang nak tengok video kita? Sebelum kita buat video, kita kena fikir tu. Okay. Kenapa orang nak tengok video kita? Kenapa orang nak follow kita? Mungkin kita ada group follow back tu. Yang follow back tu mungkin dia tak akan convert kita punya sales. Ada yang komen. Ustaz Arif ni saya suka juga. So manja. Okay, saya tengok ni kejap Apa yang baik? Follower yang ramai ke like yang banyak untuk naik? Semua tu adalah engagement. Semua tu adalah baik untuk naik. Untuk growkan account di TikTok. Follower ramai tapi view tak banyak pun tak best. View banyak, follower tak ramai pun tak best juga. Lepas tu follower ramai, view ramai tapi tak convert sale pun tak best juga. Jadi sama-sama, kena naik sama-sama. Buat je video, yang penting kita jangan lari daripada kita punya niche tu. Kita nak sampaikan apa dalam kita punya content tu, kita nak sampaikan apa dalam kita punya account tu. Contoh kita nak buat kuku, kita nak buat recruitment. Kita kena pastikan maintain ada je kita punya point untuk recruitment. Ada je point kita untuk orang beli. Dekat TikTok ni kita tak boleh buat video yang direct menjual. Kita tak boleh buat video iklan menjual. Okay. Belilah B model cordless ni. B model cordless ni harga dia bla 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 bla. Tak boleh macam tu. Dia kena buat video yang tak berapa soft selling soft selling bukan yang menjual direct. So last soalan. Sementara tunggu soalan, saya nak cari video yang kalau ada soalan boleh tulis dulu soalan, sekejap lagi saya jawab. Tak ada soalan maksudnya bagus lah saya punya penerangan, semua jelas. Saya pun tak pandai sangat sebenarnya. Saya cuba sampaikan dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Apa yang pengalaman saya, itulah yang saya nak sharekan. Biasa macam mana prospek PM? Okey. Prospek PM, salah satu caranya dia akan DM kita lah. DM ataupun kalau kita dah ada follower 1000 ke atas, kita boleh letak kita punya link. Tak kisahlah link WhatsApp ke, link yang Linktree tu ke, kita boleh letak kat kita punya bio. So nanti diorang akan pilih kat situ untuk WhatsApp kita apa semua. Bergantung kepada kita punya apa yang kita letak dekat kita punya link Linktree tu. Nak share kita. Okey. Share screen. So kalau kita boleh buka TikTok ni dekat PC juga tau. Dekat PC boleh, dekat handphone memang lagi boleh kan. Untuk dekat PC ni dia punya data kita boleh tengok dengan lebih terperinci lah kalau kita tengok dekat ni. Dan dia punya layout dia tak sama dengan yang dalam handphone. Dalam handphone ni dia memang seringkasnya dan orang senang nak tengok video kan. Tapi kat sini tengok dia macam susah sikit kita nak tengok.
Tengok saya punya account Okay, ni saya punya bio. Yang inilah saya cakap tadi, kalau 1000 ke atas, dia boleh letak link dekat bio ni. Letaklah tag link ke, link tree ke apa semua kat sini. Boleh letak. Lepas tu yang ini bio ni pun dia punya karakter dia terhad. So kena buat ayat yang sebaik mungkin lah. Ni ayat saya pun tak berapa best sangat ni. Tengah mencari lagi ayat yang best. Tengok view saya pun tak banyak pun. Tapi saya share ilmu je lah. Contoh ni video yang saya stitch dengan tilam tu. Kalau anda tengok video tadi tu, itu adalah tilam tau. Tapi dia perbuat daripada material latex. Latex tu getah lah. Untuk buat tilam ni ada banyak material yang boleh digunakan. Antaranya macam foam, memory foam. Lepas tu belum masuk yang sintetik lagi tu kan. Jadi anda mesti nak tahu kenapa kena pakai latex kan. Antara sebab utamanya guna latex ni sebab latex ni tahan lama. Durability dia lama lah. Jadi kalau kita beli sekali tapi dapat pakai lama, maknanya benda tu sangat-sangat berbaloi, betul tak? Jadi anda dah check tak tilam anda dibuat daripada apa? Cuba komen anda pakai tilam apa? Tilam pakai foam ke, latex ke? Cuba komen. Nampak struktur video saya tu? Bermula saya timbulkan persoalan headline. Yang mula-mula ayat tu headline lah untuk tarik orang. 3 saat pertama kita kena tarik orang. Macam tadi video tu saya dah stitch kan. Tapi kalau video yang tak ada stitch, 3 saat pertama tu kena buat orang tertarik tengok, untuk stay tengok video kita. Lepas tu saya bagi soalan, saya bagi information berkaitan dengan benda tu, tapi saya tak directly cakap, okey kuku ada tilam, dia pakai latex juga. Saya cakap tu kan. Saya pusing. Tengok sekali Kalau anda tengok video tadi tu, itu adalah tilam tau. Tapi dia perbuat daripada material latex. Latex tu getah lah. Untuk buat tilam ni ada banyak material yang boleh digunakan. Antaranya macam foam, memory foam. Lepas tu belum masuk yang sintetik lagi tu kan. Jadi anda mesti nak tahu kenapa kena pakai latex kan. Antara sebab utamanya guna latex ni sebab latex ni tahan lama. Durability dia lama lah. Jadi kalau kita beli sekali tapi dapat pakai lama, maknanya benda tu sangat-sangat berbaloi, betul tak? Jadi anda dah check tak tilam anda dibuat daripada apa? Cuba komen anda pakai tilam apa? Tilam pakai foam ke, latex ke? Cuba komen. So yang last kali tu adalah CTA lah. Last kali kita minta orang komen. Kalau video ni betul-betul viral, orang akan komen lah. Sebab kita minta ada komen. Ini nak share, kalau simpan air dalam botol, pastikan tak lebih 2 hari. Kerana bila permukaan Hai, berapa baik lagi? Okey, bagus betul info yang berada tadi tu bagi. Sebab apa? Kita kadang-kadang terlepas pandang kan. Letak air dalam botol lama-lama, lepas tu dah 5-6 hari baru kita minum balik. Tak baik, okey? Jadi kalau nak minum kat rumah, ada penapis air, memang syok. Pergi kat dapur je. Nampak tak? Saya soft-selling tu. Minum je. Pakai gelas kuku. Lepas tu kalau nak pergi jalan jauh, bawa lah botol ni. Letak air dalam ni penuh. Lepas tu boleh jalan jauh. Pakai air yang bersih juga. Kan? Jadi kalau anda ada penapis air, anda pakai penapis air jenama apa ya? Cuba komen. Nampak tak? Dalam masa yang sama saya tak kutuk orang yang video yang sebelum ni walaupun video dia tak baik ke apa ke kan. Jangan kita kutuk video orang yang stitch tu. Kita buat cara yang berhemah. Ini yang video yang viral tu. Kalau artis yang jual, mahal macam mana pun orang tetap sanggup. Betul, saya setuju. Sebabnya artis ni, dia dah ada level personal branding dia tersendiri. Bila orang cakap artis ni, artis itu, orang dah tahu, oh dia artis. Dia keluar produk lah. Apa produk dia nak keluarkan ni? So, orang pergi selidik. Jadi macam kita ni, kita orang tak tahu, orang tak kenal kita. Jadi bila kita keluarkan produk atau kita jual sesuatu, orang tak nak ambil tahu pun sebab siapa kita ni. Kan? Jadi kita kena perkuatkan personal branding kita dekat media sosial. Contoh macam TikTok ni, kita perkuatkan media sosial TikTok ni untuk naikkan personal branding kita. Boleh tak? Jom kita buat sama-sama, jom.
Jangan lupa copy link video ni sebab bila anda copy link lebih ramai lagi orang akan nampak video ni dan diorang akan tahu kepentingan personal branding untuk diorang punya business ni. Jangan lupa tau, tolonglah copy link. Kalau artis yang jual Tengok dia punya mahal macam mana pun orang tetap tengok dia punya account Oh, dia dah naik 14k lah. Oh, sekejap gila. Tengok video dia viral macam mana. Video yang saya stick tu 499k dah. Dia punya view dia. Banyak gila kan. Video simple lah. Dia sampai ke emosi je. Emosi tu kena dengan orang, so orang suka dengan video tu. Orang like, komen. Kita tengok dia punya komen. Kenapa ya? Kalau artis yang jual mahal macam mana pun orang tetap sanggup beli. Walaupun rasa dia tak sedap mana. Tapi kita yang peniaga kecil ni jual lagi murah daripada artis pun orang tetap kata mahal. Dalam masa Kenapa sama ya? video dia ni, Sebab kita tak terkenal ke? video dia ni nampak Kita tak ada mengelerakan rupa. Kita tak ada followers. Kita hanyalah peniaga kecil yang tak ada nama. Sebab itu ke? Jadi korang support lah peniaga-peniaga kecil ni supaya kita boleh duduk selevel dengan artis. Peniaga kecil ni lah yang perlukan bantuan anda semua. Supportlah kami, okey? Daripada video ni, ni video yang lain ni semua tak ada viral sangat. Video yang tu je viral. Lepas tu dia dapat buat video yang ni. Satu hari ni aku dapat WhatsApp daripada saya selalu nampak sambal akak lalu lalang. Ingin sangat nak beli tapi saya tak ada duit kak. Saya duduk jauh dekat Sarawak. Ya Allah, aku tak tahu nak rasa macam mana. Rasa kesian, sayu, semua ada. Sebab aku tahu macam mana rasanya bila kita nak makan sesuatu, kita nak sesuatu tapi kita tak dapat. Sedihnya tu Allah je yang tahu macam mana. So, aku cakap dengan dia, aku kata, tak apa dek, kali ni akak belanja. Rezeki awak, insyaAllah. Doakan juga untuk akak ya. Wah, Satu video hari dia memang beremosi tau. So kalau orang dengar pun boleh jadi sedih. Saya nak tunjuk yang video yang buat apa? Buat drama tu. Tengok ni Mesti nak tengok lagi. Every time kalau aku buka TikTok, mesti orang akan tanya, bila nak ada boyfriend? Bila nak kahwin? OMG, you patut kahwin tau. Kau bila nak mampus? Aku teringin nak tengok kau dalam kekapan. Masuk dalam liang lahat. Aku teringin sangat. Mesti sesuai dengan kau, kan? Ini tak ada ni pula. Tapi dia punya ni, video dia menarik lah. Ni nak tunjuk video dia buat drama. Video dia semua trailer. Ni kot. Aku kan suka tengok perempuan pakai dress yang memang labuh, besar, bunga-bunga. Bagi aku sweet lah. Lepas tu aku suka tengok perempuan pakai tudung bawal. Bagi aku cantik lah perempuan pakai tudung bawal. Ya ke? Baguslah. Kau tahu tudung bawal macam mana? Bukan semua lelaki tahu tudung bawal tu apa. Kau suka yang brand apa? Sebab dalam Malaysia ni banyak brand tudung. Nah, aku tak kisah pun brand tudung bawal apa. Asal tudung bawal lah. Kau ingat aku tahu ke brand-brand ni? Memang aku tak kisah. Asal tudung bawal. Oh ya ke? Aku kan kalau kat rumah tiba-tiba bapak aku buka channel bola, aku tengok jugalah bapak aku. Aku layan jugalah bola. Oh betul kau minat tengok bola? Namakan aku semua pemain bola sepak Malaysia sekarang. Raja Gopal tu, siapa nama Pak Ngah dia? Bagi aku 3 nama pemain Barcelona sekarang. Messi tu, apa position dia? Apa nama anak tiri kepada makcik Cristiano Ronaldo? Sabarlah aduhai. Aku tengok macam tu je. Bukannya aku ikuti perkembangan sangat pun. Menggelibak kenapa aduhai. Aku kan suka tengok perempuan Aduh. So itulah contoh. Ada tunjuk contoh yang menarik kan. Alamak, aku susah sikit. Kita tengok TikTok NCM.Tegas. Ya, tak ada. Tak nambah follower.
Tak ramai tak apa. Tengoklah macam mana boleh buat video kan. Tunjuklah su. Follow cepat follow. Siapa ada TikTok follow. Tengok ni. Tips jualan online. Pernahkah anda terfikir kenapa anda digalakkan untuk lebihkan posting soft selling berbanding hard selling? Jawapannya ialah posting hard selling bertujuan untuk menarik minat mereka yang sudah tahu mengenai produk anda. Sebab itu dalam posting hard selling kita highlight promosi harga iaitu diskaun dan juga free gift. Manakala posting soft selling pula adalah bertujuan untuk menarik minat mereka yang belum tahu lagi produk anda atau aware mengenai produk anda. Nak tahu bagaimana nak create posting soft selling yang menarik? Sila like, komen dan tunggu video seterusnya. Terima kasih. Mantap. Ada video dia menari lagi. Ada video dia menari lagi. Tengok ni. Dapat bakat. Sejanji takkan mabuk lagi. Tolong kau Video macam ni pun boleh. Tak ada masalah. dapat bakat. Okey Kena je. memakaikan je. Layan je. Yang ni setiap hari ada ni. Dalam proses nak bina branding Dah proses nak branding kan. Kita macam nak tegas dia baru 100 follower. So nak create 1000 follower tu itu mencabar agak So Betul. buat je video yang menarik kan. Lepas tu minta orang follow. Nanti orang follow dapat 1000 barulah sedap sikit. Mungkin betul Su lah. Su dapat sale kan. Ini testimoni yang paling best. Ni daripada yang dapat Lama je. Tak kisah pun. Tengok 2700 lah. Video sangat je video. Samakan perjalanan orang lain dengan kita sebab rezeki itu Allah bagi pada setiap orang berbeza-beza. Teruskan je buat. Jangan putus asa. Dia tengok kita punya kelebihan kita pandai buat motivasi. So kita buat tambahlah motivasi. Lepas tu selitkan juga yang sale untuk soft selling. Contoh contoh macam video ni. Dia tak rasa lain. Nampak tak? Betapa senangnya nak buat video dekat TikTok ni sebenarnya. Ada soalan? Oi, banyaknya. 12. Tak ada. Tak ada soalan Semua layan tengok video nak tegas Kalau siapa yang dah ada account tu boleh share link dekat chat, nanti kita sama-sama support. Siapa yang dah ada account tu cuba share balik link. Okay, NM Su ni testimoni dia memang dah dapat sale daripada account TikTok ni. Tak tahu macam mana. Nasib dia dah dapat sale daripada account TikTok. Kita buat video ngarut dan video yang buat orang tertarik dan tak lupa juga video untuk kita punya bisnes. Contoh ini kuku kan. Macam kalau anda memang pandai memasak, buat video memasak. Alamak, tak ingatlah siapa yang tokoh-tokoh memasak dekat TikTok ni. Lupa pula. Buat tutorial memasak. Contoh okey hari ni kalut. Masak kalut. Apa nama dia? Kalut. Syifa. Tengok follower dia 382k. Tengok dia punya video video dia memasak je. Tapi masak cara kalut. Kalau anda pakar boleh buat niche anda berkaitan memasak sambil tu pakai multi cooker kuku ke, induction kuku ke kan. Tengok dia masak
Anda dah bosan makan chicken buttermeat dengan nasi? Mari kita makan dengan spaghetti. Rasa dia sangat sedap. Mula sekali kita nak review dulu kita punya pasta dalam kita punya perut daripada Korea New York. Pasta yang pakai ni saiz 30cm dan kedalaman ni 9cm. Siap dapat sekali dengan penutup yang ada lubang wap. Memang gempuk. Lepas tu kita buatlah chicken butter macam biasa lah kita duk buat kan. Tapi dia punya kuali ni kan induction heat base tau. So kalau hampa nak pakai induction cooker pun boleh, pakai dapur gas pun boleh, tak kisah. Lepas tu kami dengar cerita kata New York ni dia nak buat sale weh. Kau tunggu cangok lagi. Untuk buat chicken butter ni biasa-biasa je lah, tak bahan-bahan asasnya kita tumis apa benda-benda ni kan. Yang lagi satu kami suka je pasal periuk ni kan. Nampak tak dia ada 8 lapisan marble coating hampa. Gila-gila. Memang tak calak, memang tak melekit. Lepas tu masukkan stok ayam sikit, masukkan cheese sikit nak bagi creamy-creamy gitu kan. Lepas tu boleh masukkan pasta yang kita dah rebus awal-awal tadi tu. Lepas tu top ayam yang kita dah goreng tu goreng-goreng siap lah hampa. Ikutlah kalau hampa nak bagi dia beku hampa boleh banyak-banyak sikit susu tu. Saat mencium hampa. Wah, dia punya dia buat masak ke. Tapi masak dia kalut-kalut. Sebab tu dia nama TikTok dia masak kalut. Kita tengok lagi. Apa lagi dia masak Apa yang menarik kat sini. Ni Korea ni. Macam best tu. Tteokbokki Korean food. Tteokbokki kak. Tteokbokki and kimchi please. Tteokbokki next. Sok. Jom kita buat robokki. Ramen tteokbokki yang confirm halal sebab kita nak pakai paste tteokbokki daripada Masiso HQ. Cara dia mudah sahaja. Hampa tuang saja. Tak gaduh dah boleh tanya lepas ni kok betul ke halal ni. Kok betul lah hampa orang Melayu bumi putera kita yang buat hampa. Lepas tu yang masukkan sikit sos Korea sebab kena bagi kita bedah macam tu kan. Kami masukkan dia punya rice cake pun halal. Masak sampai rice cake hampa tu dah lembut baru masukkan bahan-bahan yang lain ni macam sausage, crab stick. Ikut sekolah nak tak apa pun kan. Lepas tu kita tak ramen kat situ. Lepas tu sampai dia dah lembut macam tu, kita boleh masukkan cheese lah atas tu sikit. Nak bagi macam tarik sikit. Masukkan mijan. Siap hampa macam tu saja. Hampa senang je kan. Tapi tak salah kalau kita tak makan dengan kimchi. Hampa tak Korea lah hampa. Makan-makan tu auto jumpa Jimmy. Annyeonghaseyo kami Syamida. Arigato hai. Makan dulu guys. Sama cuba. Kimchi dekat atas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar pula perut tengok dia makan. Masiso HQ. Debak. Lapar pula tengok dia makan ni. Nampak tak dia punya ni? Macam mana sampainya dia punya video tu. Ada lagi satu. Alah lupa dia punya ni. Apa nama Dia punya video dia, VTT dia buat apa tau? Bancuh air je. Dia tak tahu dia tu okey ke, tapi kerja dia bancuh air dekat gerai. Orang request air pelik-pelik, dia bancuh. Dia bancuh je. Video dia view banyak gila. Video bancuh air pun orang boleh layan. Nampak? Nampak tak macam mana perginya TikTok ni? So macam contoh Rosmaizi pandai buat pandai masak-masak, buat roti lah apa semua pakai P10. Boleh je. Buat ala-ala macam masak kalut ni. Memang terbaik lah. Nak kau seorang lelaki kan lagi lah. Ada lagi satu tu. Kalau pernah tengok dekat TikTok, dia punya tagline dia Bismillah. Dia masak. Apa nama dia? Lupa lah. Tak ingat nama dia apa. Tapi insyaAllah lalu kat FYP korang lah. Dia lelaki yang masak. Arab. Oh tu adik Arab tu Adik Arab apa? Tahu tak nama dia? Husni apa Husni apa nama? Tak kau pergi kat situ asal ada dia tak nama adik dia. Tengok video dengan ni lah. Bismillah. Dia buat dengan katak dia. Dia tak lama. Apa tengok. Nampak tak? Siapa yang malam ni siapa yang follow nanti saya follow back lah kalau ni.
Follow lah saya, nanti saya follow back. Bismillah. Dan Mubarak. Milad apa tu? Milad Mirang. Apa tu? Milad Mirang. Ada. Tak pernah jumpa pun. Ni tengok ini lagi gila bunyi. Bismillah. Lagi mengapak. Aduh. Lagi masak Maggi. Kan. Tapi video memasak ni memang dekat TikTok ni lebih lah. Mungkin dia edit Bismillah. dia ambil lagu ni daripada TikTok juga lah. Boleh guna lagu lain. Oi, saja bagi lapar kan. Last. Mana lagi nampak sedap. Apa benda? Jadi ada masak. Bismillah. Betul je. Tak apa benda ada masak cikul. Kan. Yang proses dia tu, bunyi dia tu, dia goreng. Nampak? Shot dia tu, orang suka tengok. Tengok dia kunyah lah. Shot. Bismillah. So sebenarnya buatlah video di TikTok mengikut anda punya kelebihan. Jadi itu sajalah sharing malam-malam ni. Ada soalan last? Siapa nak tanya? Tolong